Okay, Assalamualaikum semua, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, inilah sebuah karburetor 4G13 yang digunakan pada Proton Iswara. Jadi masalah yang berlaku pada kereta ini ialah apa yang dikatakan oleh owner, kereta ini pagi-pagi susah dihidupkan. Dan juga yang keduanya, auto choke dia dah tak berfungsi ataupun dah tidak bergerak. Kadang-kadang kata owner, dia terpaksa mengejaskan dia punya distributor ni, sama ada advance ataupun retard, barulah keretanya boleh dihidupkan. Okey, jadi karburetor ni saya dah servis, dah cuci dalam bahagian piston dia punya auto choke bahagian dalam ni, o-ring dia saya dah tukar, dan juga bahagian-bahagian lain macam solenoid ni dalam ni saya dah cuci, dah servis, dan juga bahagian-bahagian yang lain ni saya dah cucikan. Jadi sekarang ni saya nak cuba start, nak hidupkan kereta ni. Pertamanya saya nak tengok dia punya auto choke tadi, yang ni sama ada dia berfungsi ataupun tidak berfungsi. Dan juga yang kedua, sama ada kereta ni senang dihidupkan ataupun masih sama juga seperti mana sebelum saya servis karburetor ni. Okey, jadi untuk senang kita lihat bagaimana pergerakan dia punya auto choke ni, jadi saya akan marking dekat sini. Saya marking dengan pen berwarna hijau supaya tuan-tuan senang nampak pergerakan dan perbezaan dia apabila kereta ini dihidupkan, bagaimana auto choke ni berfungsi. Okey, tu line warna hijau tu, rasanya semua boleh nampak. Saya marking kat sini warna hijau. Nanti bila kereta ni dihidupkan, dia akan keluar, keluar sampailah kepada timing ataupun idle yang kita dah setkan. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dalam keadaan sejuk, kita tengok kabel ni kendur, okey. Nanti apabila kereta dihidupkan, dia akan menjadi tegang, sebab ini dia akan tolak ke bawah, dan yang pelanja yang ada dekat dalam auto choke ni dia akan keluar, dan dia akan menolak spring ni, dan spring ni akan menjadi tegang, dan satu lagi, kalau tuan-tuan tengok dekat sebelah sini, ini ialah skru idle untuk timing. Sama ada kita nak kuatkan timing dia ataupun kita nak perlahankan timing dia, iaitu bacaan dia sama ada kita nak buat 1000 rpm ataupun 800 ataupun 900 ataupun 800 setengah. Kalau kita pusing ke kanan, timing dia akan naik, dan kalau kita pusingkan sebelah kiri, timing dia akan turun. Sekarang ni kalau kita tengok betul-betul kat sini dia ada gap antara bahagian ni dan juga bahagian spring ni, idle screw ni, ada gap dekat tengah-tengah dia. Sebab apa? Sebab dia belum panas lagi. Nanti apabila dia panas, ini auto choke ni akan berfungsi dan bergerak. Dia akan tolak dia punya pelanja ni, yang ni, sampailah benda ni kena dekat sini. Benda ni dia akan kena dekat skru idle ni. Bila dia dekat skru idle ni, dia akan berhenti dan dia tidak akan berfungsi lagi, dan dia tidak akan turun lagi. Ini kalau kita contohnya, kalau kita setting 850, dia akan sampai ke 850 saja. Yang ni dia akan sampai sini, dia akan stop hingga 850. Kalau kita setting 1000, dia akan berhenti sampai sini, sampai 1000. Yang ini skru idle ni kita adjust semasa enjin panas. Baru kita adjust skru ni. Dan yang ini
ialah skru untuk aircon. Kalau kata kita on aircon dia naik 1000 ataupun kurang, kita adjust kat sini. Kalau kata kita on aircon dia naik 800, kita adjust dia. Ikat lagi dia akan jadi sehinggalah kita adjust dia kepada 1000. Kalau lebih pada tu kita boleh adjustkan di sini dan kita akan kurangkan dia. Okey, ini untuk adjust aircon, RPM aircon. Yang ini untuk kita adjust idle untuk RPM semasa enjin dah panas. Kita boleh adjust dia. Dan yang ini, dan yang sebelah sini, yang skru ini kalau kita tengok, okay, nampak ni skru ni. Skru ni kita adjust untuk dia punya auto choke. Kalau kita start kereta dalam keadaan enjin sejuk ataupun pagi-pagi, lepas tu kita tengok dia punya RPM hanya naik 1000 saja. Jadi kita adjust sini. Kita start saja, kita terus adjust skru ni sehingga 1500 ataupun 2000. Kalau enjin dah panas, kita dah tak boleh adjust dia sebab dia dah tolak plunger ni. Kita start saja, kita tengok RPM 1000, kita terus adjust cepat-cepat sehingga dia mencecah 1500 ataupun 2000. Ini dipanggil hot idle ataupun semasa ini dipanggil cool idle. Semasa enjin masih sejuk, kita adjust dia. Okey. Sekarang ni saya akan cuba hidupkan kereta ni. Kita tengok macam mana, sama ada dia punya sama ada enjin ni susah nak dihidupkan ataupun senang dihidupkan. Dan yang kedua, nak tengok dia punya auto choke ni sama ada berfungsi ataupun sebaliknya. Ini selepas saya dah servis. Sekarang saya akan cuba hidupkan enjin ni. Kita tengok macam mana dia punya keputusan dia. Okay, saya akan cuba hidupkan kereta ni. Okay, itu dia punya RPM. Sekarang menunjukkan jarum 2000 RPM. Okay, bila menunjukkan 2000, ini bermakna dia punya auto choke dia sudah berfungsi. Okay, auto choke dia sudah berfungsi. Ini menunjukkan auto dia sudah berfungsi berbanding sebelum ni. Kalau kita hidupkan keretanya, dia punya RPM hanya dekat sini saja. RPM dia dekat bawah. Bermakna auto choke dia tu tidak berfungsi. Okay, sekarang alhamdulillah auto choke dia sudah berfungsi dengan baik. Nanti bila enjin dah panas, dia akan turun sampai kepada idle yang kita telah setkan. Contohnya kalau 850, dia akan berhenti sampai 850. Okay, sekarang kita tengok pada plunger yang saya dah marking tadi, macam mana keadaan dia. Okay, ni adalah plunger yang saya dah marking tadi. Jadi tuan-tuan boleh tengok, dia akan bergerak sedikit demi sedikit hingga ke belakang sampailah dia berhenti sehingga kepada idea yang kita dah setkan. Okey, kita sama-sama tengok marking ni dia akan ke belakang sampailah dekat sini. Kita kena dekat idea tadi dia akan stop. Dan juga satu lagi tuan-tuan tengok dengan sensor ni, dia akan boleh pegang. Dia boleh pegang, dia tunduk, sekarang dia boleh pegang.
Jadi kalau tuan-tuan tengok, dia punya marking tadi ni dah semakin ke belakang. Dia dah ada gap. Jadi dia duduk dekat sini. Okey, tadi saya marking dekat sini. Sekarang dia dah sampai sini. Dia dah semakin ke belakang. Jadi nanti kita tengok kabel ni dah semakin menegang. Jadi dia kendur, dia dah semakin tegang. Sebab dia dah tolak. Jadi dia tolak ke belakang. Jadi timing ni semakin lama semakin rendah. Kita duduk dekat marking ni tadi. Okey, tengok marking dia dah semakin lama semakin ke belakang. Ini menunjukkan cocok dia berfungsi dengan baik. Okey, kita tengok yang kedua idle tadi. Tadi ada gap. Sekarang dah tak ada gap. Dah tak ada nak masuk. Kalau saya jolok kat sini pun dia dah tak boleh nak masuk. Sebab dia dah ada gap. Sebab dia dah tak ada gap. Sebab dia dah turun. Dan dia dah kena pada idle screw ni. Dia dah tak ada gap. Dan sekejap lagi dia akan berhenti dia. Dia punya timing ni dia akan berhenti. Timing dia akan slow. Itu dia punya plunger tadi. Daripada sini dia dah bergerak sampai sini. Okey. Dan dia punya kabel ni pun dah semakin tegang. Kalau kita tengok spring pun dia dah semakin tegang. Daripada rapat tadi dia dah jadi jarang. Okay, sekarang ni kita nak tengok dia punya RPM. Berapa bacaan RPM dia sekarang. Okay, RPM dia sekarang ni masih lagi dalam hampir-hampir 1000. Jadi kita kena tunggu sehingga dia turun lagi, sehingga dalam 850 untuk bacaan standard dia. Okay, dia mengambil masa dalam lagi 2 minit ataupun 3 minit untuk dia turun sampai kepada idle yang kita dah setkan. Itu idle yang standard dalam 850. Okey, kita perlukan sedikit masa lagi untuk dia betul-betul panas. Okey, dia dah turun kepada 1000. Kalau ikutkan jarum kereta ni memang tak berapa cantik. Dia dah macam dah rosak. Jadi dia macam ada macam turun naik sikit. Dia punya plunger pun dah semakin jauh. Okey, kalau kita tengok kat sini, plunger untuk auto choke tadi dah semakin ke belakang. Okey, berbanding sebelum ni dekat sini, kita dia keadaan sejuk. Sekarang ni dia dah keadaan panas, dia dah ke belakang di sini. Ini menunjukkan auto choke dia berfungsi dengan baik. Dan kita tengok spring ni pun dah semakin jarak, dah semakin tegang. Tengok spring ni dah semakin tegang. Dan juga dia punya kabel dia dah semakin tegang berbanding masa dia dah keadaan sejuk tadi. Okay, sekarang RPM dia dah turun. Lebih kurang dalam 900. Kita rem sikit.
Jadi kalau dia dah panas, dia akan kurang sampai 800 lebih. Kita telah rem dia, tengok. Okey, sekarang RPM dia dalam 900. Jadi kita boleh adjust untuk kurangkan sedikit RPM dia. Jadi bahagian yang kita perlu adjust adalah di bahagian sini. Ini adalah idle screw. Okey, kita pusingkan sedikit supaya RPM dia turun. Kita boleh adjust dia semasa enjin dalam keadaan panas, bukan dalam keadaan sejuk. Okey. Okey, sekarang dia punya RPM dah turun. Okey. Dalam keadaan standard. Jadi saya akan onkan aircon. Kita tengok dia punya RPM ni sama ada dia punya jarum RPM ni sama ada jatuh ataupun dia naik. Kalau dia punya vacuum tu dalam keadaan baik, bila kita on aircon, dia punya jarum RPM ni dia akan naik sampai dalam 1000 RPM lah. Okay, sekarang saya akan on kan. Okay, sekarang dia punya jarum RPM dah naik sampai dekat 1000. Ini menunjukkan vacuum untuk aircon dia berfungsi dengan baik. Maknanya tak ada rosak ataupun tak ada bocor lah. Okay, kalau kita offkan aircon, dia akan turun. Okay. Dia punya jarum RPM tu dah turun. Jadi kalau kita onkan aircon, dia akan naik. Jadi kita perlu adjustkan sedikit lagi dia punya idle screw ni. Supaya dia RPM dia turun sikit lagi. Okay, sekarang ni bacaan dia dah menunjukkan dalam 850. Okay, lebih kurang dalam 850 kalau kita tengok. Lebih kurang dalam 850. Okay. Jadi sekarang ini kita cuba onkan aircon. Kita tengok. Okay, apabila kita onkan aircon, jarum RPM dia naik sehingga 1000 RPM. Ini menunjukkan vacuum aircon dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik, tidak ada kebocoran. Okay, saya akan tunjukkan macam mana cara-cara kita nak adjust itu screw di bahagian vacuum. Sama ada kita nak tinggikan RPM dia ataupun kita nak turunkan lagi RPM dia. Okay, sekarang saya akan tunjukkan.
Okey, ni ialah vacuum. Okey, ni ialah vacuum aircon. Ini vacuum aircon, vacuum bagi aircon. Dan ini ialah skru yang kita akan adjust. Sama ada kita nak tinggikan RPM dia ataupun kita nak slowkan RPM dia, kita adjust dekat skru ni. Kalau kita adjust ke kiri, kita lawan jam, bermakna timing tu akan rendah. Kalau kita pusingkan ikut arah jam, bermakna RPM tu akan semakin tinggi. Semakin tinggi dan tinggi dan tinggi, 1000 ke 1000 lebih macam tu. Jadi sepatutnya RPM dia hanya kepada 1000 sahaja. Standard dia, bila kita buka aircon, RPM dia akan berada dalam kedudukan 1000 RPM jarum dia tu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita nak tahu kita punya vacuum aircon ni berfungsi dengan baik, masih dalam keadaan baik ataupun telah rosak. Itu senang saja. Sebab apa? Setengah-setengah kereta tu bila dia onkan aircon, RPM dia akan drop. Dia akan turun sampai 300 pun ada, 400 pun ada. Kenapa dia drop? Kemungkinan vacuum dia dah rosak. Dia dah tak boleh tahan dia punya angin tu, dia dah bocor. Okay, cara kita nak menguji dia, ini ialah vacuum dia, hose yang pergi ke vacuum aircon. Okay, kita akan cabut. Kalau kita cabut, dia punya skru ni naik, di mana ni okey. Okay, kita cabut. Okey, tengok. Enjin akan bergegar. Okey, kita tengok kat sini. Enjin akan bergegar. Tapi bila kita letak balik dia punya pipe ni, okey, dia akan okey balik, dia akan stabil. Kita tengok pada dia punya ni, skru ni. Bila kita letakkan pipe ni tadi dekat sini, hose ni, daripada FRCD dia, kita letak kat sini, dia punya skru ni akan turun. Dia akan turun ke bawah begini. Bila kita cabutkan dia punya hose, dia punya ni akan naik dan RPM dia akan drop. Okey, tengok pada skru ni. Tengok pada skru ni, bila saya masukkan dia punya hose angin ni, skru ni akan turun dan dia akan tekan. Okey, dia akan tekan begini. Okey, tengok saya akan letak. Okey, dia akan menurun. Dan bila kita masukkan balik pipe ni, skru ni akan turun ke bawah. Dia akan bergerak, nampak? Ini bermakna dia punya vacuum dia dalam keadaan baik. Okay, bila kita cabut, skru dia akan turun, skru dia akan naik, bermakna dia tidak tekan. Dia tak tekan ni menyebabkan dia punya RPM jatuh. Okay, bila kita masuk balik, dia akan naik dan RPM akan stabil. Ini menunjukkan vacuum dia dalam keadaan baik. Okay, vacuum dia dalam keadaan baik. Okay. Saya rasa setakat itu saja daripada saya untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah pada sistem karburator, tuan-tuan boleh cuba buat macam mana yang saya tunjukkan tadi. Okay, setakat ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.